Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Atika binti Idris, Ketua bagi Kumpulan 8. Di sini kami akan membentangkan grup projek topik 8 iaitu Kajian Perubahan dan Adaptasi Budaya. Jadi, pertama kita akan pergi kepada pengenalan, di mana budaya ini dapat didefinisikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang kemudiannya diwariskan kepada generasi seterusnya. Manakala dari segi istilah dalam bahasa Inggris ada culture yang berasal daripada bahasa Latin yang berbunyi colere, yang bermaksud kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan mengerjakan pelbagai tindakan yang menghasilkan tindakan budaya. Di sini juga budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang yang mana meliputi pengetahuan, sikap, pola, perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat atau kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Di mana ia dapat dipelajari dan diwariskan melalui proses sosialisasi atau interaksi sosial. Dan terdapat beberapa menurut para ahli pasal budaya ini seperti Ralph Litton, pakar sosiologi, berpendapat bahawa budaya adalah satu susunan perlakuan yang dipelajari dan dikaitkan dengan kehendak atau fungsi kekal dalam masyarakat digunakan bersama dalam masyarakat berkenaan. Jadi, berdasarkan topik tersebut, kami akan membentangkan tentang etnik Bugis yang berhijrah ke Malaysia atau lebih spesifiknya di Sabah yang disebabkan oleh beberapa faktor yang telah memberi perubahan dalam kehidupan mereka. Di sini, terdapat 3 objektif yang kami nyatakan. Yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep perubahan dan adaptasi budaya. Kedua adalah untuk membincangkan aspek-aspek perubahan atau transformasi budaya yang dialami oleh etnik Bugis. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi proses atau transformasi etnik Bugis di Sabah, etnik Bugis di Malaysia. Maaf. Perubahan adalah satu proses di mana berlakunya kejadian seperti peralihan atau perpindahan, dan kalau dari segi berubah pula ia adalah didefinisikan dengan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang itu berbeza daripada sifat asalnya. Kata perubahan dari bahasa lain yaitu bahasa Inggris yang dikenali sebagai changes dan ianya adalah umum. Perubahan juga boleh membawa maksud making the difference yang mana membuat sesuatu menjadi berbeza atau beralih dari sisi tempat, sifat, ukuran dan sebagainya. Perubahan menurut kamus buku bahasa Indonesia pula, perkataan ubah yang bermaksud menjadi lain ataupun berbeza daripada permulaannya. Perubahan juga boleh dimaksudkan dengan proses dari pertumbuhan seseorang, yaitu manakala bagi Mah Dalela 2017 pula, perubahan pula dianggap sebagai kesempatan beserta peluang untuk menuju ke arah yang lebih baik, sehingga setiap individu harus memiliki kemampuan dan dapat menghadapi perubahan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahawa perubahan merupakan proses terjadinya satu peralihan atau perpindahan sebagai peluang untuk menuju ke arah yang lebih baik, mencakupi keseimbangan sosial pada individu maupun organisasi. Manakala perubahan dari segi sosial pula merupakan fenomena kehidupan yang dialami setiap masyarakat di manapun dan bila sahaja, kerana setiap masyarakat manusia hidup pasti akan mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Seperti apa yang kita lihat atau kita boleh banding kehidupan kita yang sekarang dengan kehidupan kita yang beberapa tahun yang lalu, pastilah akan ada perubahan yang berlaku dari segi cara pergaulan antara sesama masyarakat, cara berpakaian dan lain-lain. Contohnya dari segi mata pencarian, dulu masyarakat kita didominasi oleh kegiatan pertanian dan kini terdapat lebih banyak kegiatan yang boleh dilakukan untuk dijadikan mata pencarian. Jadi terbukti bahawa perubahan itu adalah satu perkara atau tindakan yang tidak sudah sama seperti asal ataupun sebelumnya. Terusnya adaptasi budaya. Adaptasi budaya dia membawa 2 maksud atau 2 perkataan yang berlainan maksud. Contohnya adaptasi adalah satu kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Seterusnya, ia juga boleh didefinisikan dengan cara yang boleh dipakai oleh perantau untuk mengatasi rintangan yang mereka hadapi dan untuk memperoleh keseimbangan positif
dengan keadaan latar belakang perantau tersebut. Manakala budaya pula adalah satu perkataan yang membawa maksud kepada segala daya dan kegiatan manusia dalam mengubah alam. Antropolog E.B. Taylor tahun 1871 ada mengatakan bahawa budaya adalah kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan lain-lain, kemampuan serta kebiasaan yang diamalkan oleh anggota masyarakat. Selain itu, budaya juga boleh dikenali sebagai semua perkara yang berkaitan dengan cara manusia hidup, sama ada cara belajar, berfikir, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya, dan ini termasuklah bahasa, persahabatan, kebiasaan, dan makanan dan lain-lain. Gabungan perkataan adaptasi budaya pula membawa maksud proses di mana individu atau sebuah kumpulan menyesuaikan diri dengan norma, nilai kepercayaan, amalan dan budaya baru yang berbeza dengan budaya mereka yang sebelumnya, dan ini berlaku apabila seseorang itu berpindah ke negara, tempat ataupun komuniti baru. Assalamualaikum, nama saya Mariam binti Muhammad Naim. Nombor matrik BQ 231600106. Hari ini saya akan menerangkan objektif 2 aspek 1, adat perkahwinan masyarakat Bugis. Perkahwinan ini adalah salah satu proses yang penting untuk membina sebuah generasi. Dengan adanya perkahwinan, maka kita dapat membentuk sebuah keluarga, kemudian menjadi satu kelompok masyarakat. Ia juga dapat mengeratkan hubungan antara dua buah keluarga, di mana perkahwinan juga memainkan peranan penting untuk mengukuhkan aspek budaya. Dengannya kita dapat mewariskan nilai-nilai tradisi dan adat kepada generasi yang baru. Bagi masyarakat Bugis pula, mereka mengamalkan konsep perkahwinan dengan keluarga terdekat disebut dengan endogami, yang mana mereka ini diharuskan untuk berkahwin dengan yang sama suku atau keturunan dan melarang untuk berkahwin dengan yang berlainan dengannya. Akan tetapi, adat perkahwinan etnik Bugis ini semakin kurang diamalkan oleh masyarakatnya. Hal ini berlaku disebabkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlaku perubahan dalam tradisi perkahwinan bagi masyarakat Bugis ini. Faktor pertama disebabkan berlaku perubahan gaya hidup akibat daripada perubahan zaman yang semakin moden. Hal ini telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat Bugis dan mereka semakin lupa akan adat tradisi kaum mereka. Faktor kedua pula disebabkan kebanyakan mereka ini telah berhijrah ke bandar dan sedikit sebanyak cara hidup di bandar ini telah mempengaruhi kehidupan mereka daripada mengamalkan adat tradisi dalam etnik mereka. Selain itu, kesibukan dengan kehidupan di bandar juga membuatkan mereka ini kurang cakna untuk melestarikan adat tradisi supaya kekal untuk generasi akan datang. Faktor ketiga disebabkan pengaruh media sosial, di mana orang ramai lebih cenderung untuk memilih cara perkahwinan mengikut budaya orang luar, di mana mereka ini menyebarkannya melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Sedikit sebanyak hal ini telah mempengaruhi dan mengugat keutuhan adat perkahwinan dalam etnik Bugis. Selain itu, generasi baru sekarang, mereka merasakan adat tradisi ini sudah tidak relevan untuk diamalkan pada zaman sekarang. Oleh hal yang demikian, bagi seseorang yang berpengetahuan tentang adat tradisi Bugis ini, mestilah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan dan menarik semula minat generasi baru untuk lebih mengenali tentang adat tradisi etnik mereka. Walau bagaimanapun, adat tradisi ini mestilah dikekalkan kerana ia adalah salah satu lambang identiti bagi etnik Bugis dan di dalamnya juga terdapat pelbagai keunikannya yang tersendiri. Seterusnya, objektif 2. Aspek 2, perubahan komunikasi masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis mengalami perubahan terhadap komunikasi bahasa etnik Bugis. Perubahan ini dapat dilihat dari segi gaya komunikasi seperti pola penyesuaian bertutur, dialek dan intonasi. Perubahan ini berlaku disebabkan untuk penyesuaian berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Perubahan komunikasi masyarakat Bugis juga disebabkan oleh kurangnya penggunaan bahasa etnik itu sendiri. Ini berlaku kepada setengah masyarakat Bugis imigran yang hanya menggunakan bahasa etnik di rumah ataupun bertutur dengan ahli keluarga saja. Ini menyebabkan bahasa etnik kurang dipraktikan yang mengakibatkan generasi baru tidak dapat bertutur dalam bahasa Bugis.
masyarakat Bugis mengalami perubahan intonasi ataupun perkataan daripada bahasa etnik asal. Terdapat perbezaan sebutan bunyi sesuatu perkataan oleh bangsa Bugis di Indonesia dengan bahasa Bugis di Malaysia. Hal ini berlaku disebabkan oleh proses asimilasi, di mana bangsa Bugis di Malaysia ingin menyesuaikan diri dengan bahasa yang ada di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan komunikasi masyarakat Bugis imigran di Malaysia. Pertama, disebabkan proses menyesuaikan diri dengan persekitaran dan masyarakat sekeliling. Kedua, disebabkan oleh perkahwinan dengan bangsa lain, di mana masyarakat Bugis tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Bugis itu kerana berkahwin dengan orang yang berbangsa lain. Oleh itu, aspek komunikasi merupakan salah satu aspek perubahan yang dialami oleh etnik Bugis imigran di Malaysia. Seterusnya, aspek yang ketiga ialah aspek taraf kehidupan yang dialami oleh masyarakat Bugis. Transformasi budaya yang terjadi ini adalah disebabkan oleh masyarakat Bugis yang datang di Malaysia juga ingin meningkatkan taraf kehidupan mereka. Ini kerana Malaysia mempunyai nilai mata wang yang tinggi dan kedudukan ekonomi yang stabil yang telah menarik minat mereka untuk datang dan melakukan kerja di sini. Ia telah menarik minat masyarakat Bugis untuk bekerja ke Malaysia untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka, karena sekiranya mereka menghantar hasil dapatan mereka ke keluarga mereka di Indonesia, ia akan mempunyai nilai mata uang yang besar dan mendapat jumlah yang lumayan. Aspek ini juga berlakunya sebab berlakunya transformasi yang berlaku di kalangan etnik Bugis. Aspek-aspek perubahan dan transformasi yang dialami oleh Bugis dari segi yang pertama yaitu taraf kehidupan, seperti pendidikan yang meningkat. Ini disebabkan oleh masyarakat Bugis yang berada di berimigrasi ke Malaysia telah mendapatkan kewarganegaraan yang membuatkan mereka mendapatkan hak yang sama seperti rakyat Malaysia dan juga mempunyai akses yang sama. Sebagai contoh, mereka juga mendapatkan kebajikan pendidikan nasional yang berfokus pada peningkatan kualiti dan memperolehi pendidikan bagi semua sisi masyarakat. Kemajuan pendidikan dalam kalangan masyarakat Bugis Malaysia terus berkembang dengan sokongan daripada mana-mana pihak, kerajaan dan juga usaha masyarakat sendiri untuk memanfaatkan peluang sendiri yang ada bagi mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat Bugis yang datang ke Malaysia juga sering terlibat dalam sektor ekonomi, termaksud pertanian dan perdagangan. Sebagai pedagang, mereka memanfaatkan kemahiran mereka untuk mengambil peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Keuntungan yang mereka dapat daripada sektor ini tidak hanya mendapatkan pendapatan individu, tapi juga mengembangkan ekonomi setempat. Banyak juga peniaga yang telah membuat bisnis secara besar-besaran yang mampu untuk mengimport dan mengekspor bisnis mereka ke luar negara. Ini membuatkan peningkatan pendapatan sendiri dan seterusnya ekonomi Malaysia. Perkara ini dalam masa yang sama telah menstabilkan taraf kehidupan komuniti mereka dan secara tidak langsung mengubah corak kehidupan mereka menjadi lebih stabil. Dan aspek yang seterusnya ialah aspek yang mengubah alur
kehidupan mereka agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah kehadiran jaringan sosial yang maju di Malaysia. Mereka mendapatkan kehidupan yang stabil kerana kemudahan yang tersedia. Sebagai contohnya, platform media sosial yang memudahkan mereka menjalankan kehidupan seharian, serta kewujudan internet berkelajuan tinggi yang membolehkan mereka berhubung dengan keluarga mereka di kampung halaman. Ini membolehkan mereka berhubung dengan keluarga tanpa mengira lokasi. Selain itu juga, infrastruktur yang berada di Malaysia seperti pengangkutan awam turut memudahkan pergerakan untuk menuju ke destinasi. Kehadiran jaringan sosial ini juga mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka kerana mempermudahkan pelaksanaan kehidupan harian di dunia moden yang kita jalani sekarang. Berbanding yang berada di kawasan kampung yang sering menghadapi banyak cabaran. Dengan kemudahan ini, mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan stabil. Infrastruktur moden dan akses teknologi yang canggih memainkan peranan yang penting untuk membantu mereka menyesuaikan diri dan mendapatkan taraf kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih selesa. Aspek-aspek perubahan atau transformasi budaya lain yang dialami oleh etnik Bugis yang datang ke Malaysia adalah mereka mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan menjalani kehidupan yang lebih dalam keadaan stabil, selesa, tanpa dibelenggu dalam masalah kemiskinan dan juga masalah membina masa depan yang lebih cerah dan keluarga juga lebih dalam keadaan keluarga juga lebih dalam keadaan terjamin dan ke arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Nama saya Sharifah Rabiatul Adawiyah binti Sharifah Hamadin dan saya akan menerangkan tentang aspek yang keempat iaitu penggunaan teknologi dan media sosial dalam komuniti Bugis di Sabah. Yang pertama adalah komunikasi dan interaksi sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp digunakan secara meluas oleh komuniti Bugis untuk berkomunikasi dan berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan, sama ada yang jauh ataupun yang tinggal berdekatan. Selain itu, platform ini juga membolehkan mereka mengekalkan hubungan dengan saudara mara di Indonesia sekaligus dapat mengukuhkan ikatan antara komuniti tersendiri. Bagi isi yang kedua adalah promosi dan pemeliharaan budaya. Generasi muda Bugis menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya dan tradisi mereka. Contohnya, mereka berkongsi video tarian tradisional Bugis, muzik dan juga upacara perkahwinan melalui platform YouTube dan juga TikTok. Platform ini juga digunakan untuk memaparkan pakaian tradisional bangsa Bugis dan juga masakan khas mereka iaitu seperti coto Makassar dan juga barongko. Bagi isi yang ketiga adalah pendidikan dan juga pembelajaran dalam komuniti Bugis di Sabah. Pelajar Bugis yang menetap di Sabah menggunakan teknologi seperti komputer dan juga internet untuk mengakses pendidikan secara online dan juga sumber pembelajaran secara digital. Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, di mana kelas dalam talian dan webinar menjadi norma baharu bagi mereka. Bagi isi yang keempat adalah penglibatan dalam isu sosial dan politik. Media sosial memberi ruang kepada komuniti Bugis untuk menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu sosial dan politik. Mereka juga boleh berkongsi berita, artikel dan pandangan peribadi dengan lebih bebas.
Platform ini juga digunakan untuk menggerakkan sokongan untuk membuat kempen sosial dan juga aktiviti kemasyarakatan. Sekian daripada saya. Nama saya Grace Chai Singtong dan matrix number saya ialah BB23110275. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif yang ketiga, 3.3.1, iaitu faktor pertukaran budaya. Proses migrasi kaum Bugis dari Indonesia ke Malaysia dan interaksi mereka dengan masyarakat tempatan telah memainkan peranan penting dalam transformasi budaya mereka. Pertukaran budaya, penerimaan unsur budaya baru dan penyesuaian terhadap perbezaan budaya adalah sebahagian daripada proses transformasi ini. Faktor pertukaran budaya yang ingin dibincangkan dalam konteks tersebut merujuk kepada interaksi dan pertukaran budaya antara kaum Bugis dengan masyarakat tempatan di Malaysia serta kumpulan etnik lain. Pertukaran ini boleh mempengaruhi transformasi dan perkembangan budaya Bugis kerana mereka terdedah kepada nilai, idea dan amalan budaya baru semasa pertukaran. Pertukaran budaya boleh menyebabkan kaum Bugis menerima dan menyatu padukan unsur budaya tempatan di Malaysia. Sebagai contoh, mereka mungkin mengamalkan makanan, pakaian, muzik atau bentuk seni tempatan dan menyepadukannya ke dalam kehidupan harian dan amalan budaya mereka. Apabila kaum Bugis memahami dan mencuba budaya tempatan, mereka akan mempunyai pengalaman baru dalam pertukaran budaya dan proses pembelajaran. Ini membawa kepada pertukaran budaya yang secara ansur-ansur menyepadukan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, pertukaran budaya juga boleh menggalakkan dialog mengenai nilai dan kepercayaan antara kumpulan etnik yang berbeza. Dialog seperti ini dapat mendorong pemahaman bersama dan saling menghormati serta membentuk asas nilai yang sama. Dengan itu, mengukuhkan perpaduan dan keterangkuman sosial. Secara keseluruhannya, faktor pertukaran budaya memainkan peranan yang penting dalam transformasi budaya kaum Bugis di Malaysia kerana ia menyediakan platform di mana budaya yang berbeza boleh saling belajar, berkembang bersama dan mempromosikan kepelbagaian serta kekayaan budaya. Ini juga secara tidak langsungnya menjelaskan proses perubahan atau transformasi budaya kaum Bugis di Malaysia yang dipengaruhi oleh faktor pertukaran budaya. Faktor kedua yang mempengaruhi proses perubahan budaya kaum Bugis di Malaysia ialah globalisasi. Dalam hal ini, fenomena globalisasi membawa bersama-sama tentang kemajuan teknologi dan pertukaran maklumat yang cepat dan secara langsung mempengaruhi cara hidup, nilai-nilai dan corak tingkah laku masyarakat Bugis. Umum mengetahui bahawa aspek utama globalisasi adalah kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang telekomunikasi dan media massa. Kini, akses kepada internet, telefon pintar dan platform media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat Bugis di Malaysia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat Bugis dapat berinteraksi dengan budaya di Malaysia melalui video, lagu dan trend yang disebarkan melalui medium digital. Proses ini akan mengakibatkan penerimaan dan penyerapan unsur-unsur baru dalam budaya mereka yang dapat menggeserkan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai global. Tambahan pula, globalisasi ekonomi memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan integrasi dan aktiviti masyarakat Bugis di Malaysia. Dalam konteks ini, peluang pekerjaan, perdagangan antarabangsa dan perubahan dalam struktur ekonomi global dapat mempengaruhi cara masyarakat Bugis melihat peluang ekonomi di Malaysia. Mereka mungkin memilih untuk berpindah ke Malaysia untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau menjalankan perniagaan mereka sendiri sebagai tanggapan kepada peluang ekonomi yang berkembang di rantau ini. Selain pengaruh dari media dan teknologi, globalisasi juga membawa perubahan melalui mobilitas manusia dan perdagangan antarabangsa. Pertukaran budaya yang semakin kerap antara masyarakat Bugis dan masyarakat setempat di Malaysia menyebabkan adaptasi unsur-unsur budaya baru. Sebagai contoh, peningkatan dalam penggunaan bahasa Inggeris, gaya
fashion global atau makanan dan muzik dari budaya lain yang menjadi sebahagian daripada identiti masyarakat Bugis di Malaysia. Proses ini dapat mempengaruhi identiti budaya dan cara hidup mereka di Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Chong Shushen dan nombor matrik saya ialah BB23110546. Kali ini saya akan membentangkan tentang 3.3.3, iaitu faktor golakan politik. Politik identiti merupakan faktor penting mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia. Ia boleh membentukkan hubungan etnik jika digunakan secara positif untuk mengukuhkan kesedaran kebangsaan dan keberbagaian budaya. Antara salah satu faktor yang mempengaruhi penghijraan etnik Bugis ke Malaysia adalah disebabkan oleh keadaan politik yang tidak stabil. Hal ini dapat dilihat sebelum Belanda memasuki kawasan pendalaman etnik Bugis. Kawasan ini telah lama berada dalam keadaan huru-hara. Pada masa yang sama, tempat tinggal bagi etnik Bugis juga kekurangan keselamatan dan keamanan. Hal ini juga menyebabkan kesusahan dalam menjalani kegiatan ekonomi mereka. Bukan itu sahaja, dalam kalangan bangsawan etnik Bugis juga sering berlaku konflik antara diri mereka kerana mereka masing-masing percaya bahawa dirinya lebih berhak untuk mewarisi kerajaan dan pemerintah. Pergolakan politik akibat Perang Makassar juga merupakan faktor yang mendorong penghijraan etnik Bugis meninggalkan Sulawesi Selatan. Pada pertengahan abad ke-17, Goa menjadi salah satu kerajaan yang terkuat dan terbesar dalam sejarah Nusantara. Namun, kerjasama yang tidak disangka-sangka antara VOC dengan etnik Bugis yang merupakan musuh Goa telah membawa kesan kepada kejatuhan kerajaan Goa di tangan Pakatan Bersekutu. Akhir sekali, etnik Bugis juga terlibat dalam politik kerajaan Melayu. Sebagai buktinya, mereka juga dilantik sebagai Yang Tuan Muda Kerajaan Johor pada tahun 1721. Sekian, terima kasih. Oke, seterusnya adalah faktor ekonomi. Melalui faktor ekonomi ini, peluang ekonomi yang besar menyebabkan masyarakat kaum Bugis berhijrah ke tanah Melayu setelah pihak Inggris memberikan peluang untuk berdagang. Jadi mengapa ia menjadi faktor kepada proses perubahan masyarakat Bugis di Malaysia ini, karena melalui dengan cara ini masyarakat Bugis telah beradaptasi dengan keadaan sekeliling semasa melakukan perdagangan di tanah Melayu dari zaman dahulu lagi. Dan yang seterusnya adalah faktor kemiskinan dan kekurangan pendapatan keuangan. Menyebabkan masyarakat Bugis tertarik untuk merantau dan mencari sumber pendapatan yang lebih agar berlaku perubahan dalam kehidupan mereka. Jadi dengan ini masyarakat Bugis telah melakukan perubahan dalam gaya hidup mereka. Sebagai contoh, mereka dulunya daripada golongan yang tidak mampu dan berubah kepada golongan yang mampu. Dan seterusnya adalah perubahan dalam struktur ekonomi menyebabkan gaya hidup atau kegiatan dari segi pertanian berubah. Seperti yang kita tahu pada masa dahulu, masyarakat Bugis ini melakukan kegiatan pertanian secara tradisional, dan apabila berlakunya perubahan struktur ekonomi pada masa kini menyebabkan gaya pertanian tradisional tersebut tidak lagi digunakan pakai, dan mereka menggunakan teknologi yang ada pada masa kini. Kesimpulannya, etnik Bugis mengalami perubahan dan proses adaptasi budaya yang berbeza dengan di negara Indonesia. Penghijrahan etnik Bugis membawa perubahan besar dalam pola hidup, kepercayaan, dan tradisi. Ini menunjukkan ketangguhan dan kebolehsuaian yang luar biasa dengan persekitaran baru, walaupun proses adaptasi adalah tidak mudah kerana perlu menghadapi pelbagai cabaran.